Jadi diriku semampu, bukan jadi dirinya. Jadi diriku, inilah aku, tidak karena dirinya. Jadi diriku semampuku, bukan jadi dirinya. Jadi diriku, inilah aku, tidak karena dirinya. Bukan kau tak perlu harta untuk jadi sempurna, permata indah hanya di dalam jiwa. Bukan karena harta kau kan jadi berharga. Hati yang mulia, itulah kuncinya. Jadilah diri sendiri. Kun ente تتجملا. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar tak suara saya? Sebenarnya mic bateri habis ni. Boleh dengar tak? Saya pakai webcam punya mic je ni. Boleh dengar tak? Tolong komen sikit. Clear tak? Alright, siapa-siapa yang dah masuk boleh tolong tak ni komen clear tak suara saya? Okey, alhamdulillah clear boleh dengar sebab sekadar pakai webcam punya ni. Biasa saya memang ada mic. Habis pula bateri dia weak. Okey, sebenarnya saya masih menunggu lagi kita punya jemputan sebab memadangkan kawasan di Sabak Bernam tu dia punya line internet dia tu agak tak stabil. So dia masih lagi mencuba nak masuk. Jadi saya terpaksa bersedia lah untuk menjadi sensing juga ni sebab mungkin line tak berapa stabil di sana sebab hujan petang tadi. Right. Okey, kita masih menunggu sekejap. Okey, sambil tu boleh tolong share dan tag rakan-rakan kita terutamanya rakan-rakan sensing. Alhamdulillah dah dapat dah sambungan. Cuma audionya masih tak kedengaran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dah dengar dah suara dia. Okey, alhamdulillah kasih dapat juga kita malam ni Walaupun bukan mudah lah sebenarnya nak dapat persetujuan orang sensing sebenarnya. Kan? Betul, sensing ni
dia special character sikit. Tak apa, nanti kita tanya dia kenapa tu. Kan, sebab nanti kita banyak nak tanya ni. Apa kata sensing tentang sensing? Sebab tu saya nak orang sensing yang menjawab. Okey, sebelum tu saya perkenalkan dulu kita punya jemputan. Sambil-sambil tu tolong-tolong share dan tag kawan-kawan, terutama kawan-kawan sensing kita. Kita nak dengar apa kata sensing tentang sensing. Okey, malam ni ya. Alright, seterusnya saya perkenalkan yang bersama kita Cikgu Muklis. Cikgu Muklis seorang sensing introvert berdarah B. Konflik ke tu? Kan? Sensing introvert berdarah B dan pasangannya feeling introvert berdarah AB, betul? Okey. Betul. Betul Okey, seterusnya kita sebab kami bersama dalam batch ketiga trend of the trainer Stephen Malaysia. Batch ketiga. Jadi selebihnya saya minta seberingkaslah perkenalan Cikgu Muklis dan Puan Zihan lah dalam Stephen ni. Sikit je ringkas. Sebab kalau tak cakap ringkas ni takut panjang kronologinya. Ringkas je. Okey, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dengar ke? Boleh. Okey, terima kasih. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertamanya terima kasih kepada Puan Isha kerana bersungguh-sungguh untuk buat program live berkenaan dengan Stephen ni. Jadi saya pun tak nak melengahkan masa lah. Okay, sebenarnya kalau nak cerita pasal sejarah Stephen ni tak jauh bezanya dengan cerita-cerita yang sebelum ni. Sebab kami ni ada kaitan keluarga dengan sebelum ni kan, dengan Dr. Nurul, dengan Dr. Shahnaz. Jadi cerita perkenalan tu dengan Stephen lebih kurang sama. Puncanya adalah daripada Dr. Nurul yang memperkenalkan kepada kami lah kan, semua ni. Ceritanya masuk Stephen dalam keluarga kami ni adalah daripada Dr. Nurul. Itulah semuanya dari Dr. Nurul kan? Maksudnya dari tahun yang sama lah, 2016, betul? Ya. 2016. Okey, alhamdulillah 2016. Saya 2017. Okey. Walaupun dah tahu berkenaan Stephen ni 2015. 2 tahun baru buat. Okey. Macam kami 2016 Dr. Nurul dia suruh kami pergi jumpa dengan Cikgu Lin dekat Kuala Selangor. Jadi kami semua anak beranak test jari masing-masing tu di Kuala Selangor lah bersama dengan Cikgu Lin. Jadi secara tak langsung Cikgu Lin lah orang pertama yang menerangkan habis-habis mengikut MK masing-masing. Macam tu. Okey, begitu. Cikgu Lin lah. Alright. Okey. Sekarang alhamdulillah dah ramai juga dah bersama dengan kita. Cikgu Lin pun dah datang dah. Bila diseru namanya dah datang dah. Waalaikumsalam Cikgu Lin. Kan? Perempuan kuat tu. Cepat dia datang ya. Itulah panggil dia datang. Okey, seterusnya kita masuklah. Masuk teruslah sebab dah ramai juga ni. Dah nak naik dah 40 orang. Okey, kita teruskan untuk serba sedikit secara ringkasnya mengenai slide ni. Nampak ke slide dia? Sekejap. Keluar ke slide ni? Keluar lah. Belum. Alamak, tak keluar je. Tak keluar ya? Sebentar. Okey, cantik. Dah keluar? Keluar. Okey, minta
Tolong buat recap sikit lah sensing ni. Apa kekuatan utama dia, belah mana otaknya. Dipersilakan. Okey. Sensing ni kalau kita tengok pada gambar rajah otak ni, dia punya kedudukannya adalah di sebelah kiri. Di sebelah kiri dan di bahagian bawah. Maksudnya di bahagian limbik. Jadi kita sebut bahagian tu sebagai limbik kiri. Itu adalah kedudukan otak sensing. Jadi kalau nak cerita pasal kekuatan otak sensing ni, dia adalah kekuatan dia pada memori, pada ingatan dia. Dia mungkin kita nak kata kurang sikit analytical berbanding dengan orang thinking, tapi memori orang sensing adalah lebih kuat berbanding orang yang lain lah. Jadi sebab itu dengan kekuatan memori ni, orang sensing adalah sangat sesuai dengan membaca, menghafaz dan sebagainya lah yang berkaitan dengan memori ni. Kenapa? Okey. Buka ada je. Terus saya. Hilang sikit gambar saya, takut terputus. Okey. Okey, ada Okey, sambung. Okey. Jadi disebabkan kekuatan memori orang sensing ni kadang-kadang digelar juga sebagai ensiklopedia bergerak. Kamus bergerak. Maksudnya sumber rujukan orang ramai, orang sensing ni. Jadi kalau siapa yang sedar diri dia tu sensing, malah bagus untuk dia sebenarnya menambah, memenuhkan otak dia tu dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat lah. Kan? Banyakkan membaca yang bahan-bahan rujukan. Sebenarnya orang sensing dia tak kisah pun nak baca buku banyak. Dia boleh. Dia tak ada rasa bosan pun sebenarnya. Ataupun cari sumber-sumber ilmu yang bermanfaat. Itu kelebihan orang sensing. Yang dia punya kekuatan dia adalah pada otak limbik kiri. Itu sedikit tentang otak lah. Kemudian nak cerita terus okey. Kemudian orang sensing ni dibekalkan dengan panca indera yang kuat, yang menjadi derianya kuat, yang menjadi sebagai sebagai kekuatan orang sensing, selain otak limbik kiri tu, kekuatan dia adalah pada panca indera. Jadi dengan panca indera yang kuat ni lah orang sensing ni dia rajin, energetik. Kalau dituliskan istilah dekat peta ni energetik. Sebab apa energetik tu? Sebab kekuatan pada panca indera dia. Jadi orang sensing ni setengah orang mungkin akan nampak dia ni workaholic, boleh bekerja tak berhenti. Lepas habis satu dia sambung lagi, habis satu sambung lagi, macam tak ada penat lah. Sebab dia ada kekuatan pada panca indera dia. Tapi mungkin disebabkan kekuatan dia dekat panca indera tu, orang sensing ni dia orang yang bukan berpandangan jauh. Dia bukan orang pandangan jauh. Dia kalau nak kata mudahnya, dia punya pandangan dia tu ataupun dia punya, kita nak kata pendapat dia tu hanyalah jangkauan panca indera dia saja. Dia jangka pendek saja. Dia bukan, kalau nak cerita
benda-benda yang jauh-jauh tu memang orang Pada masa sensing ni depan, masa susah lah akan nak terima. datang. Sebab dia tak Dia dah tak luar daripada mencapai. jangkauan dia, sense dia Ya, tu. tak mencapai jangkauan dia. Itu Betul. orang sensing. Itu mungkin Penting. nak kata kekurangan dia kan. Alright. Okey, lagi? Itu berkenaan bahagian otak lah secara ringkasnya berkenaan orang sensing. Okey. Seterusnya saya share dululah. Kalau ada yang baru menonton ni yang tak pernah buat test lagi, boleh kontak Cikgu Mukhlis dan Puan Zihan untuk kawasan Sabak Benam, Selangor. Dan saya akan buat di Negeri Sembilan dan Melaka. 26 dan 27 ni. Siapa-siapa yang berada di Negeri Sembilan dan Melaka boleh kontak saya lah 26 27 ni untuk buat test. So dengar je dulu untuk dapatkan some sort of idea. Apa benda semua ni. Kan? Bila dah tahu ada idea, nanti nak buat test boleh kontak. Ya simpanlah nombor-nombor ni. Alright, seterusnya kita nak tanya orang sensing ni apa? Apakah maksudnya seorang sensing tu menjadi sensing? Ni orang sensing dia kena jawab. Apakah maksudnya sensing? Dia menjadi sensing. Dia kena buat kerja macam mana? Dia kena fikir macam mana? Seharusnya dia macam mana? Okey, dipersilakan. Okey, tadi saya dah terangkan sedikit tadi kan macam mana kalau ikutkan soalan tu macam mana orang sensing tu menjadi sensing. Maksudnya dia memahami karakter dia, ciri-ciri dia dan dia mengaplikasikan karakter-karakter yang ada pada diri dia, kekuatan sebagai sumber kekuatan dia untuk melaksanakan satu kerja lah. Kan macam tadi tu yang saya dah ada sebutkan berkenaan dengan kekuatan otak limbik kiri dia kuat dalam memori. Jadi dia kena penuhkan otak-otak dia tu dengan sumber maklumat yang bermanfaat. Jangan dicari benda-benda yang tak bermanfaat. Nanti akan keluar juga benda-benda yang tak bermanfaat. Itu orang sensing. Kemudian kekuatan orang sensing ni pada panca indera. Jadi gunakan kekuatan itu untuk melakukan kerja. Melakukan kerja yang banyak kan, yang berbagai dengan untuk membantu orang untuk menyelesaikan masalah dan sebagainya. Orang sensing dia tak kisah untuk membuat kerja yang berulang-ulang. Tapi dengan syarat bukannya try and error. Maksudnya maksud try and error ni contohnya macam ni lah kan, buat kerja menyapu sampah contohnya. Menyapu sampah atas kapet ni sebagai contoh. Mula sapu sampah pakai penyapu biasalah, penyapu yang biasa tu yang lembut tu kan. Jerami kan. Dia ada SOP dia tu. Mula-mula pakai apa? Pakai apa sebagai contoh tak boleh hilang dia punya sampah kan. Jadi dia ulang pula pakai penyapu lidi. Kurang juga hilang. Last sekali pakai vacuum. Baru hilang. Contohlah. Itu berulang-ulang tapi itu kira try and error. Jadi orang dia nak tahu jadi terus. Dia nak jadi terus. Dia tak nak berulang-ulang macam tu. Try and error. Kalau try and error ni lama-lama dia akan rasa kecewa, fed up. Betul. Itu dan perkara-perkara macam tu lah yang menyebabkan orang sensing ni di antara kekurangan ni adalah cepat rasa macam patah hati lah kan. Buat tak jadi. Dia kalau boleh dia nak buat sekali terus jadi. Sebab tu orang sensing ni. Pentingnya orang sensing ni kena ada SOP tu tadi. Dia dah tentu jadi lah. Tentu jadinya. Sebab tu orang sensing ni kadang orang panggil sebagai perfectionist. Dia tak nak ada silap-silap sekali buat. Kalau boleh nak terus jadi. Itu di antara kelebihan dia sebab dia boleh buat terus jadi. Tapi kurangan dia kalau buat tak jadi, ulang lagi tak jadi, dia patah hatilah. Aku buatlah sendiri.
Itu orang sensi. Ada. Tapi Okey. kalau dia buat jadi, bagilah kawan sensi. Dia boleh buat ulang-ulang kali. InsyaAllah, Ya, tak ada masalah. betul. Itu antara yang paling ketara lah untuk orang sensing sebenarnya. Ini karakter paling utama untuk orang sensing, dia adalah orang yang SOP. Dia boleh mengulang. Itu kekuatan utama lah kalau dalam bekerja. Nak tambah. Ya. Ya Puan Okay. Silakan. Orang sensing ni kekuatannya pada otot. Jadi bagi kat dia bersukan. Kalau dia tak bersukan ataupun dia tak bergerak tu, dia akan jadi Tidur. lemau je lah. Macam tu. Jika tak Jadi bergerak, dia memang- tidur lah. Tidur lah. Dia akan tidur lah. Dia akan tidur. Dia, Dia lemau. yang penting tu panca indera tu dia digunakan. Tak kisahlah mana-mana panca indera tu. Bila digunakan, Sorry. okay, tak kisahlah mana-mana panca indera, bila dia digunakan, sistem tu dia akan bergerak kan. Jadi bila sistem bergerak, dia tak adalah rasa jemu, tak adalah rasa bosan. Jadi tak adalah dia lemau kan, jadi mengantuk pun tak adalah. Yang penting panca indera tu digerakkan. Apa? Saya nak tahulah apa perasaan orang sensing masa PKP hari tu. Nak tahu juga. Yelah, walaupun suami saya sensing, saya nak tahu pendapat orang sensing lain lah. PKP hari tu tak boleh keluar. Dia selagi aktiviti boleh dibuat, dia tak kisah. Dia yang jadi masalahnya bila tak tahu apa aktiviti nak dibuat. Dia bila walaupun mungkin terkurung kan, tapi orang sensi ni kelebihan dia penyabar. Walaupun dia terkurung, kan, dia terkurung, dia dapat buat kerja, dapat gerakan, so tak apalah. So okay, kita tunggu je lah. Gerak kat rumah. Tak ada masalah. Lagi satu, orang sensing dia SOP, ikut arahan. Ya, betul. Berat. Betul-betul, Jadi dia sangat takut untuk keluar sebab arahan adalah duduk rumah. So dia akan duduk rumah. So boleh faham lah orang sensing. Right. Sebab saya tengok juga, saya perhatikan jugalah suami saya sekejap-sekejap bila dah boleh keluar tu kan, sekejap dia turun pergi Speedmart, sekejap yang dekat-dekat lah, janji dia bergerak keluar. Sekejap barang tertinggal, dia pergi beli pergi kedai lagi. Ulang alik pergi kedai. Sebab dia nak bergerak tu. Orang boleh ulang tanpa rasa penat, boleh je. Right. Okay, ada yang bertanya lah sebenarnya, tak apa. Nanti kita agaknya jawab. Malam ni malam yang ditunggu Puan Anisha kot. Kenapa tu? Sebab nak cerita pasal sensi ni kan. Sebab pasangan sensi kan dia dah tahu apa sebenarnya. Nak dengar lah kan? Sensi cakap apa? Alright. Okay. Seterusnya, saya pergi ke seterusnya. Sekejap lagi kita baru jawab soalan. Okay. Saya just nak ni cuba cerita sikit yang berkenaan ni. Berkenaan orang sensing ni. Macam mana perkara ni? Okey. Ini sebenarnya rajah ni sebenarnya merujuk pada otak tadi, gambar rajah otak yang mula-mula tadi tu kan. Jadi yang dimasukkan sensing tu adalah bahagian otak yang dominan yang berfungsi mengatur sistem tubuh badan kita ni ataupun sistem kerja kita. Jadi daripada gambar rajah ni kita boleh nampak dengan jelas orang sensing ni dia punya dominan dia adalah 100%. Ya, bila sensing ni dia punya dominan dia 100%, dia punya bahagian jiran dia, bahagian jiran dia ada dua kan, thinking dan feeling, akan berfungsi sebanyak kira-kira 40%. Dan juga bahagian yang berlawanan, bahagian otak yang berlawanan, bahagian intuiting ni, dia akan berfungsi sebanyak 20%. Jadi sebenarnya bila kita katakan bahawa fungsi
otak dominan, ya, kita ini dikawal ataupun sistem fungsi sistem yang mengawal kita ni adalah satu bahagian yang dominan. Secara automatik sebenarnya yang lain ni akan mengikut. Ya. Maksudnya Dia macam imam lah. maksudnya kalaulah contohnya saya ni kan orang sensing, bila saya menjalankan operasi saya menggunakan karakter sensing ni sepenuhnya 100%, secara tak langsung karakter thinking, karakter feeling yang sebanyak 40% dan juga karakter intuiting tu dia akan mengikut. Akan dapat sekali karakter tu, tapi dia tidaklah sebanyak yang sensing sebab sensing ni adalah yang dominan. Jadi kalaulah kita nak jadi hebat, janganlah kita dah tahu karakter dominan kita kan. Janganlah kita nak kenapalah saya ni jadi orang sensing kan, best kalau jadi orang feeling sebagai contohnya lah kan. Jadi kita fokus pada kita punya dominan tu secara automatik, yang bahagian-bahagian yang lain ni akan mengikut. Berbanding kalau kita contohnya dominannya sensing tapi kita nak mengubah menjadi thinking ataupun feeling bahagian otak-otak yang lain. Bila kita cuba mengubah kita punya peranan otak dominan, apa yang jadi adalah akhirnya badan kita akan rasa tak puas, cepat lelah dan sebagainya. Itulah yang saya boleh ceritakan pasal gambar rajah ni. Baik. Okey, ini berkenaan sepatutnya orang sensing ni dia kena banyak guna bahagian limbik kiri lah. Dia memang sepatutnya kena menggunakan limbik kiri lah sebab dia orang sensing. Dia kalau dia memaksa sistem dia untuk menggunakan sistem lain kan, contohnya dia limbik kiri tadi kan, tapi dia nak contohnya nak menjadi orang thinking. Jadi sebenarnya otak limbik kiri ni yang mentadbir tubuh dia sebenarnya akan menentang, melawan otak thinking yang badan kita tekan tu kan. Jadi itu yang sebenarnya yang akhirnya akan timbul rasa ketidakpuasan ataupun lelah. Dia umpamakan, kalau saya nak ceritakan macam ni lah. Dalam satu organisasi kita ada satu ketua, betul? Kan? Kita ada satu ketua dan kita biasanya ada beberapa penolong, mungkin seorang atau dua orang penolong. Kalau sepatutnya satu organisasi tu akan ditadbir oleh seorang ketua. Penolong-penolong lain ni dia akan mengikut apa perancangan dan kehendak ketua. Tapi kalaulah ada penolong-penolong dia ni yang contohnya macam nak tunjuk kepala ataupun melawan kuasa kan, menimbulkan ada satu puak pula yang mengikut penolong ni tadi, penolong kepada ketua organisasi ni tadi. Jadi sistem kepada sistem kepada organisasi tu dia tak akan penuh, dia tak akan mampu menghasilkan production yang optimum. Jadi macam tu juga sebenarnya dalam diri kita sendiri pun dah berlawan. Dia sebenarnya sistem operasi otak tu pun dah berlawan dengan diri sendiri. Dia bukan penat sebab apa? Penat lawan diri sendiri. Itu belum kita lagi environment. Dia berlawan dengan sendiri. Meniru orang. Sebab saya jumpa orang sensing, dia rasa dia macam cheating. Dia rasa dia lagi teruk tu. Boleh pula macam. Sebab dia rasa dia kreatif. Kenapa itu tu? darah apa tu? Ada darah A tu. Darah A, tapi dia lari ke I pula. Sebab seni setiap personality kan berbeza. Seni setiap personality berbeza. Macam seni orang sensing ni lebih kepada meniru.
Dia kena ada model tu kan. Jadi bila macam tu, betul. kadang orang sensing ni tak dapat terima bila kita cakap dia bukan macam orang editing kreatif dia. Faham tak? Saya jumpa sebab sepanjang seminggu yang lepas saya jumpa orang sensing, kali buat test sampai 4-5 orang sensing. Seminggu lepas. Okey. Sebenarnya Nisa, apa yang saya rasa orang tu dia rasa diri dia kreatif sebab sebenarnya saya cakap tadi, otak orang sensing ni kekuatan dia adalah dalam memori, ingatan. Okey. Dia orang sensing ni dia bila nampak satu benda dia boleh capture. Kan dia boleh capture, dia boleh Photographic memory. photographic Jadi memory. dia terbalik je apa yang dia tengok. Betul? Jadi kalau lah dia ni dah mungkin dia dah banyak berjalan, banyak terdedah dengan apa persekitaran dia, photographic memory ni. Jadi bila orang tanya, sebenarnya yang dikeluarkan oleh otak dia tu adalah daripada photographic memory tu. Betul. Yang sebelum ni dia daripada minda tak sedar kan. Jadi bila timbul persoalan, otak dia proses, sebenarnya otak dia mengeluarkan daripada photographic memory yang dia dapat tak sedar tu sebenarnya. Sebenarnya itulah yang dikatakan kreatif, tapi sebenarnya dikatakan kreatif yang dirasa tu. Sebenarnya dia mengcopy tadi tu sebenarnya. Dia copy paste je. Dia copy sebenarnya. Copy daripada maklumat yang dia dapat tu sebenarnya. Betul. Saya terlepas pandang juga point tu. Betul. Fotografik dia meluahkan dia dan seni itu dia meluahkan dia meluahkan sebenarnya apa yang dia pernah lalui. Betul? Alright. Terima kasih. Okay, kita tengok jap skrin seterusnya. Okay. Ada persoalan sebenarnya di sini. Saya dah tak dapat nak scroll lah soalan ni. Macam tak ada je. Ada soalan Ada ke macam tak ada je? Ada. Dah terlepas. Ada. Tak apa. Ini dah ke tadi? Soalan ni seterusnya berkenaan orang sensing. Bagaimana menjadi sensing sejati? Bagaimana nak guna potensi sensing tu? Sebab orang sensing ni ada yang dia kata dia rasa dia boringnya orang sensing. Dia sendiri rasa dia boring tau. Ya ke? Kita nak tanya orang sensing ni. Apa kata orang sensing tentang sensing ni? Macam mana nak jadi sensing sejati? Macam mana nak guna potensi tu? Okey, silakan. Dia sebenarnya kalaulah ada orang kata macam apa bosan lah jadi sensing macam tadi tu, mungkin pada rasa dia ulang benda yang sama. Mungkin dia belum mengenal karakter dia, ciri-ciri orang sensing tu, ataupun dia membuat aktiviti harian dia tu tak kena pada dia punya karakter sensing tu lah. Itu yang dia rasa boring dan sebagainya. Ataupun macam saya cakap tadi lah, awal-awal tadi kan, mungkin benda yang dia buat tu macam try and error. Jadi dia jatuh rasa keboringan tu. Sebab dia macam disuruh mencuba dan sebagainya. Jadi kalau kata nak jadi sensing sejati, memang kita kena betul-betul memahamilah karakter sensing tu. Dan setiap aktiviti tu cuba aturkan supaya selari dengan kehendak sensing tu. Sebenarnya kalau kita faham betul-betul kan kita punya karakter, kita tak perlu rasa malu untuk kita buat. Macam setengah orang bila dengar contohnya macam macam tadi kan, orang sensing ni sifat dia meniru, macam benda buruk pula kan. Sebenarnya kita tak payah rasa malu. Itu adalah kekuatan kita. Yang jadi kita rasa malu
sebab kita merasakan tu adalah satu yang negatif. Itu sebenarnya. Jadi sebabnya macam contohnya saya bagi contoh pada anak saya, seorang sensing, sama saya sensing introvert tapi dia berdarah A. Jadi pada satu masa tu dia sekolah dia pilih untuk dia menyertai pertandingan HAT. Ya? Sekolah dia pilih untuk dia menyertai pertandingan HAT. Saya ni tengok dia punya tulisan biasa je. Nak kata cantik ada HAT tu sama je saya kan, tak cantik pun. Tapi dia terpilih untuk mewakili sekolah. Jadi saya nak tolong, saya pun tak pandai. Kan? Lepas tu saya tengok contoh yang apa cikgu dia bagi pun cantik sikit lah daripada saya. Kan? Jadi saya pun apa inisiatif saya, sebab kita tahu dia punya karakter dia kan, keistimewaannya. Jadi saya buka internet, saya cari hot paling cantik. Suruh dia tiru. Lagi satu orang sensing ni, salah satu dia kena ada sparring. Dia kena ada sparring. Sparring tu yang janganlah yang power sangat, jangan yang lemah sangat. Maksudnya sama level ataupun yang lebih sikit je level daripada dia kan. Jadi saya kat situ, peranan saya jadi sparring pada anak saya tu. Maksudnya masa dia menulis hot tu, meniru hot tu, saya buat sekali sama. Dia buat sama sekali. Buat sama-sama, jadi memang nampak peningkatan dia. Bercerita, ini kena bawah sikit, ini kena ni, ini kena ni kan. Bentuk dia kena buat sikit, kita jadi sparring dia kan. Jadi daripada yang mula-mula kita nampak tak cantik, hasilnya daripada meniru yang banyak kali tu kan, lama-lama memang jadi cantik. Dan alhamdulillah keputusannya pun memang saya tak jangka lah. Kan dia dapat di sekolah agama dia terpilih, di sekolah kebangsaan pun dia terpilih. Ya, di sekolah agama dia dapat nombor 3, sekolah kebangsaan dapat nombor 5. Yang rasa bangganya di sekolah agama tu, itulah dia, cikgu dia cakap itulah pertama kali calon pertandingan hot yang mendapat hadiah untuk sekolah agama tu. Maksudnya sebelum tu tak pernah. Mendapat tempat lah kan, mendapat tempat. Jadi saya rasa itulah maksudnya kalau kita menjadi sensing sejati tu, kita kena kenal karakter kita, jangan kita rasa malu. Keluarkan, kan? Dedahkan kita punya karakter tu betul-betul. Jadi insya-Allah hasil dia tu insya-Allah kita akan rasa puas hati. Puas hati. Betul, sebab ada yang tulis kat akhir ni dia kata boleh capitalize kekuatan meniru tu bagi role model, idola ke. Ya betul lah. Orang sensing perlukan role model ataupun idola tu. Dia perlu sangat-sangat lebih berbanding personality yang lain. Dia seolah-olah kalau tak ada model, tak ada contoh, tak ada idola, dia akan jadi hang sebenarnya. Dia akan blank. Betul. Sebab ada yang tulis ni, I'm Hanim Nurul, dia kata I'm best when I have a prototype or model. Macam itulah cara orang sensing. Ya. Betul. Lagi satu okey, lagi sikit orang sensing ni kita memang kena cari contoh yang bila kita cari contoh tu, kita jangan cari contoh yang terlalu besar. Maksudnya bagi contoh tu yang dalam jangkauan dia. Yang boleh dicapai. Kalau kata terlalu besar, dia akan rasa ini confirm aku tak dapat, terus dia tinggal. Dia tak boleh bombastik sangat lah. Jangan bombastik sangat. Dia yang dia boleh buat sikit-sikit lah. Dia kena step by step. Kalau sebab orang sensing ni kan dia SOP kan, dia bekerja kena ada turutan. Jadi kita kena ada impian boleh besar, tapi untuk mencapai impian tu kena step by step. Kita tak boleh terus contohlah kan, kita bagi
impian dia contohnya nak jadi pilot sebagai contoh. Kan kita contoh impiannya nak jadi pilot. Kan kita tak boleh terus kamu ni nanti nak jadi pilot, ini kena belajar rajin apa semua, kena tak boleh. Memang orang sensi ni kalau dia kata ish jauh betul ni kan, besar ni jadi pilot, tak boleh. Dia kena ada step by step. Okey, memang impian dia nak jadi pilot tapi kita letak pada dia sasaran di depan dia. Contohnya lah, okey, matematik kena skor A contohnya. Dalam masa 2 bulan ni contohnya kan, dalam masa 2 bulan matematik kena skor A. Bagi tempoh yang dia boleh capai. Lepas tu baru ambil lagi satu step, dia kena macam tu. Dia tak boleh terus besar. Kalau terus besar cara jauh, memang dia akan tinggal lah, dia akan cari yang lain lah. Fed up lah dia. Fed up lah dia. Betul. Sebab nak kalau orang sensing ni, kalau dia nak mula satu benda tu, maklumat tak cukup, contoh tak ada, kita akan nampak orang sensing ni macam suka nak bertangguh kerja. Lambat nak mula. Sebab itu dia nakkan model dan contoh tu. Itu sangat penting lah bagi orang sensing. Alright, ada lagi nak tambah? Ada lagi nak tambah? Nak tambah. Okey, tak ada rasanya. Ada nak tanya ke? Alright. Okey. Seterusnya. Tu ada cakap, ada yang bagi pendapat di sini, setuju benar tentang lambat bertindak sebab lama nak kaji tu. Orang sensing ni dia bukan nak kaji tau. Saya pula jawab dia. Dia bukan nak kaji. Macam mana soalan dia? Dia nak tengok contoh. Kaji tu biasanya lebih kepada orang thinking. Ni, dia buat analyze semua tu. Setuju benar sebab lambat bertindak sebab lama nak kaji. Biasanya resources tak cukup tu. Sebenarnya dia bukannya lama nak kaji, dia orang sensi ni sebenarnya bukannya suka nak fikir panjang-panjang. Dia tak suka fikir panjang-panjang ni. Dia yang lambat mula tu sebab dia tak dapat SOP dia. Itu sebenarnya. Tak bagi penerangan satu-satu. Dia tak dapat SOP, dia tak dapat kaedah. Macam saya cakap tadi, dia perfectionist. Kalau boleh dia nak buat sekali tu terus jadi, kan? Bila dia contohnya nak buat satu benda baru, dia tak dapat arahan yang betul atau arahan yang lengkap, kan? Jadi dia nak fikir tu macam mana nak mula. Itu yang dia kata lama. Dia nak kaji dia macam mana nak mula, step apa yang nak guna lepas tu, kan, apa guna. Itu sebenarnya yang jadi lambat. Yang dia lambat tu sebab dia nak mencari SOP tu, cara dia tu, turutan kaedah-kaedah yang mengarah ke arah benda yang nak buat tu, itu yang menjadikan dia lambat. Arahan tu tak ada. Jelas bagi dia. Tak cukup jelas. Dan tak jelas. Dia kalau lengkap, jelas dan dia biasa buat, dia tak ada masalah sebenarnya. Lagi satu, orang sensi ni jangan bagi arahan yang macam karangan novel. Oh ya? Dia arah macam mana tu? Dia kena arahan dia point-point. Dia kena lengkap tapi dia kena point-point. Contohnya okey. Contohlah kan, okey, pergi kedai, kita jangan bagi arahan macam ni. Okey, pergi kedai nanti beli bahan-bahan nak buat tom yum contohnya kan. Tak boleh. Dia kalau macam tu pun jadi lama. Lagi-lagilah kalau contohnya tempat tu tempat baru kan. Dia keluar pergi kedai, kat depan tu ada 3 kedai. Kedai mana aku nak pergi? Mikir kat situ je. Itu pun dah lama kan. Dia kena kalau dah biasa kat tempat tu, memang kalau pergi kedai tu memang akan pergi kedai tu, tak apalah bagi arahan macam tu kan. Dia kena bagi arahan, okey, awak pergi kedai Ali, beli 2 kilo, contohnya pergi kedai Ali, beli 2 biji tomato, beli 3 biji lobak, lobak merah.
Kena sebut detail dan pendek kan. Tekap macam tu. InsyaAllah sekejap je orang sensing buat. Dia tak boleh cakap beli cili. Kena sebut cili merah. Satgi dia ambil je cili api dia ambil, cili hijau dia ambil. Dia kena betul detail. Okay. Dia kena detail arahan pun nak kena detail. Detail. Betul, non sensing begitulah sensing. Okay, orang sensing. Okay. Ada yang bertanya ni, tapi dalam kerja kadang-kadang tak semua ada SOP macam mana tu? Dalam kerja? Macam mana orang sensing ni? Okey, kalau dalam kerja kadang-kadang tak ada SOP. Jadi cara tak nak lambat, kena rajin bertanya lah. Jangan kita fikirkan sendiri. Kalau kita fikirkan sendiri, kalau orang sensing fikirkan sendiri, memang akan lambat lah macam mana kan. Ini betul ke salah kan. Ni kalau jadi kan jadi macam mana. Jadi kalau nak cepat, bertanya. Tanya pada orang lain kan. Dapatkan maklumat ataupun cari sumber-sumber rujukan yang berkaitan dengan bahan yang kita nak buat tu. Kalau bestnya kan orang sensing ni dia cari je orang yang dah pernah buat benda yang sama yang dia nak buat tu. Tanya je terus terang. Ada tak contoh? Ya. Itulah kata masa tadi cari rujukan kan yang dia boleh ni senang. Alright. Okay, seterusnya just nak share lah untuk program yang akan datang ni. InsyaAllah bersama dengan Presiden Stephen sendiri lah, Datuk Bahar pun ada dan Cikgu Lin, Cikgu Romi dalam WSL1 di Genting weekend ni. Okey, siapa yang nak daftar rasanya dalam 3-4 seat je lagi kot tinggal. 3-4 seat je tak banyak. Penuh. Penuh. Ada dah lagi. Alright, siapa yang nak tu boleh. Sebab apa dalam WSL1 ni saya selalu syorkan kawan-kawan yang dah pergi PIS ni untuk pergi sebab dia macam belajar tak habis tau kalau tak pergi WSL1 ni. Sebab dalam WSL1 ni dia akan nampak jelas perbezaan semua personality genetik yang ada. Sebab bila kalau tak pergi kelas ni, dia akan kata sensing nampak tu feeling je. Sensing nampak tu thinking je. Memanglah kita ada 40-40 tapi nak ada beberapa tempat yang memang akan nampak jelas perbezaan yang sangat besar antara semua personality ni. So dalam WSL1 ni akan nampak lah macam mana kita, sebab tu orang-orang yang dah pergi WSL1 ni dia suka teka-teka tau. Teka-teka personality orang. So kita memang diajar, ada satu slot tu memang kita kena teka. Memang kita diajar untuk teka. Betul tu. Tak boleh cerita lah apa benda kan. Alright, kena pergi dulu. Alright. Okay, seterusnya untuk orang sensing. Rasa macam banyak ni. Okay, kalau tak faham tak ada soalan kena rajin bertanya betul untuk sensing. Kalau sensing merajuk macam mana nak pujuk? Soalan. Sensing merajuk macam mana nak pujuk? Dia feeling pun boleh jawab ni. Macam mana dia pujuk sensing tu? Sensing merajuk macam nak pujuk memang pensan dengan feeling pujuk. Okey, kita tanya dekat orang sensing sendirilah. Orang feeling memang surrender. Macam mana nak pujuk? Saya pun tak pandai nak pujuk ni. Biasanya macam mana? Orang sensing bagi hadiah. Orang sensing suka hadiah. Betul ke? Betul. Salah satu dia orang sensing ni memang dia suka pada reward lah. Kan? Tapi sebenarnya kalau orang sensing ni merajuk, bagi masa untuk dia. Bagi masa untuk dia. Tenangkan diri dia kan. Janganlah terus pujuk. Kalau tengah nampak dia merajuk tu terus pujuk, rasanya memang susah lah. Bagi masa kan tengok dah okey tu, dah tenang sikit, lepas tu boleh lah kan. Pujuk dia kan, tepuk-tepuk sikit. Okey. Sebab tadi ada juga yang tanya, macam mana kalau dah janji dengan orang sensing ni tapi tak dapat nak bagi hadiah tu, macam mana nak pujuk dia tu? Sebab dah janji ni. Macam mana janji dengan orang sensing ni?
Ada yang dah dekat Tak atas berapa, tadi. berapa jelas soalan apa dia? Soalan dia, Saya tak berapa. orang sensi Ha. ni dia orang dah berjanji nak bagi hadiah tapi tak dapat bagi. Nanti nak pujuk dia. Allah, dah janji dapat hadiah. Dah janji tu. Mana? Tak dibuat kata tu. Dia dia menunggu reward tu. Macam mana tu? Kena bagi double reward ni. Kena cari jugalah reward tu. Ya, Tak kalau dapat tak dia sampai apa, tak tua dapat. dia ingat. Sampai tua dia ingat. Apa sebabnya dia dah janji kan. Jadi mungkinlah kalau kata reward tu besar mungkin boleh diganti kot dengan yang lain ke kan. Ataupun tanyalah kat dia. Agak-agaknya apa yang boleh diganti dengan reward yang tak dapat dibagi tu kan. Maksudnya betul. kita kena dah rasa dah cool sikit tu, pujuk balik tu dengan tanya apa reward yang boleh ganti. Ada reward tu, Betul. benda tu kadang-kadang special edition habiskan stok, ada dah. Susah pula. Kadang kena bagi reward balik, jadi kita kena cuba gantikan dengan yang lain lah. Betul. Sebab orang sensi ni dia sangat particular tau. Kalau hadiah tu contoh kan kita ganti tapi benda yang tak sama value yang dia expect. Sebab dia menilai value orang sensi ni. Itu yang kena hati-hati. Baik tanya je terus dia. Dia nak apa? Ganti yang tak dapat bagi tu. Alright. Tu pun kalau dia dah janji bagi reward tu, orang sensi dah terbayang dah. Dia dah nilai dah. Tiba tak dapat kan, dia rasa kecewa tu. Jadi nak gantikan balik tu kena tanyalah. Cubalah tanya apa reward yang dia boleh gantikan dengan yang asal tu kan. Macam itulah. alright. Okay, seterusnya soalan lagi. Soalan dia ni. Okey, bagaimana ilmu Stephen ni membantu orang sensing? Kalau dia ada masalah, cabaran dalam hidup dia. Right, silakan. Macam mana dia gunakan sensing? Okey. Ilmu Stephen ni macam mana dia membantu personal sensing, okey? Saya bagi contoh macam yang awal tadi lah kan, macam kisah anak saya tadi tu. Macam mana dengan ilmu Stephen ni kan, sebenarnya masa saya mula-mula berkenalan dengan Stephen ni kan, saya seorang cikgu, saya bila mula-mula berkenalan dengan Stephen ni saya rasa macam Stephen ni biasa je kan, sebabnya saya pun dulu belajar juga sedikit pasal personality, ialah pasal psikologi ni kan. Bila belajar Stephen awal-awal dulu kurang aja macam belajar dulu kan psikologi ni, tapi bila pergi mendalam lagi ya dalam Stephen ni baru saya nampak apa uniknya Stephen ni. Sebabnya dalam Stephen ni dia ada menceritakan pelbagai kaedah ataupun cara-cara penyelesaian dalam banyak bidang. Dalam banyak bidangnya, contohnya kalau kita nak sebagai pelajar, ya, cabaran sebagai pelajar. Dalam Stephen dia ada Stephen learning. Memang dia ajar macam mana mengikut personality genetik kan, sensing. Macam mana kaedah cara belajar yang betul mengikut kekuatan yang dia ada. Orang thinking, macam mana kaedah yang betul yang sesuai dengan orang thinking untuk belajar. Jadi dalam Stephen ni nak macam mana orang dengan melalui Stephen ni sebenarnya yang bagusnya itu adalah dia mengajar kita kaedah-kaedah yang mengikut kita punya kekuatan. Spesifik.
Orang macam teaching pun ada kaedahnya. Dia Stephen ni dia tak hanya sekadar menerangkan personality kita kan, tapi dia mendalam lagi, advance lagi. Kaedah-kaedah sebagai parenting pun ada kaedahnya. Orang sensing sebagai parent, macam mana cara dia nak jadi parent, nak handle, nak manage keluarga, sensing pun ada ajar. Itu yang sebenarnya hebatnya, uniknya Stephen ni. Jadi kalaulah kita nak kata macam mana nak menghadapi cabaran hidup menggunakan Stephen ni, belajarlah kaedah-kaedah yang dia ajar oleh Stephen ni, kita amalkan je kaedah-kaedah tu, insya-Allah. Macam saya sebelum ni pun saya banyak guna kaedah-kaedah dalam learning kan. Macam anak saya ada feeling kan, macam mana cara nak meningkatkan dia punya pencapaian dalam feeling tu, memang saya ikut guna Stephen tu, memang menjadi. Daripada dia 60 lebih boleh naik 80 lebih. Dengan menggunakan kaedah yang diajar oleh Stephen ni. Jadi memang unik lah. Dia spesifik. Dia sangat spesifik untuk setiap penyakit. Dia bukan sekadar macam semua sakit pun bagi Panadol. Itu yang bestnya. Betul? Right. Sebenarnya di soalan ni, macam mana orang sensing nak elak daripada terlalu detail ni? Semua nak detail, semua nak bukti. Maka nak elak daripada terlalu detail. Tak boleh elak lah. Memang itu karakter dia. Elak kan? Memang dia macam tu. Kita tak boleh elak. Karakter dia macam tu. Ya. Jadi dia bukan perlu elak, tapi sebenarnya kalau lah dia cuba mengubah diri dia menjadi sangkut ke? Jadi orang sensing dia lebih baik aku ikut je jalan tadi tu. Dia sebenarnya dah memang itu karakter dia. Kalau dia lari kan, nak main redah je, nanti akhirnya kan lebih baik aku buat je ikut cara tadi. Dia akan jadi macam tu. Jadi lebih baik kita punya sifat dia macam tu, ikut saja. Betul. Kalau tak nanti at last, kalau dia tak detail, dia sendiri rasa tak puas hati dengan apa yang dia buat. Okay, orang sensing ni. Okay, ada lagi soalan ni. Orang sensing semua nak bukti. Macam mana kalau tak ada bukti tapi nak juga dia minta? Nak juga minta dia percaya untuk laksanakan sesuatu kerja. Macam mana? Dia nak bukti. Tapi kalau tak ada bukti nak orang sensing dia nak bukti. Untuk tapi bukti tu tak ada. Tapi kita nak suruh dia buat kerja tu. Macam mana? Kena satu cara dia, kita cuba buat sama-sama, memulakan kerja tu sama-sama. Jadi dengan buat sama-sama tu, orang sensing tu dia percayalah, yakin bahawa kerja tu betul. Dia sebabnya dia nak elakkan rasa diri dia tertipu kan. Itu yang sebenarnya dia nak bukti. Dia nak kepercayaan sebenarnya. Kalaulah mungkin benda tu benda baru kan, kita tak dapat nak tunjukkan bukti. Jadi kita boleh bagi rakan ataupun sparring dia untuk buat benda tu sama-sama. Buat kerja tu sama-sama. Jadi dekat situ dia akan timbul kepercayaan bahawa benda yang dia buat tu adalah betul. Masukkan dia dalam satu kumpulan kan, bukan dia buat seorang-seorang. Jadi dekat situ dia akan timbul lah kepercayaan. Sebab lagi satu orang sensing adalah orang proses. Orang yang proses, kita panggil orang proses. So dia kena, kalau tak ada bukti dia kena lalui proses tu. Kalau tak ada bukti dia kena lalui proses tu, baru dia yakin. Alright, ada soalan lagi. Mana lagi detail?
Mana lagi detail atau perfectionist, orang sensing ke orang thinking? Itu orang tinggi. Mana Orang lagi detail? perfectionist ni detail lagi orang sensing lah. Ya. Orang sensing sebenarnya dia akan meneliti secara keseluruhan benda tu. Macam orang thinking ni dia lebih kepada detail and produk akhir tu. Tapi orang sensing ni dia nak detail tu Pada step daripada segala awal segala benda daripada permulaan sampai akhir. Senang cerita, orang sensing ni kita nak hasilkan benda yang berkualiti di akhir kan. kena tengok dari awal. Macam mana kita nak menghasilkan benda berkualiti dari akhir kalau daripada awal lagi benda tu tak berkualiti. Ya. Jadi maksudnya step by step dia kena berkualiti, akhirnya berkualiti. Berbanding orang macam thinking ni, pedulilah macam mana cara sekalipun. Yang penting end produknya itu berkualiti. Menjawab rasanya. Dia berbeza sebenarnya kualiti yang sensing nak. Kualiti pada sensing ni lebih kepada perfect lah, detail perfect. Berbeza setiap personality. Alright, seterusnya ada lagi soalan tu. Okay, seterusnya saya just nak share. Saya ada buat kelas online untuk ni. So, saya akan ke Melaka dan Negeri Sembilan. So ada kelas online menggunakan Zoom. Okay, dan akan saya livekan ke Facebook group khas. So boleh tengok ulang lah dekat situ. InsyaAllah pada 8 Ogos. So siapa-siapa yang berminat boleh kontak saya. Okay, seterusnya soalan sensing. Ada soalan lah, kita raikan dulu soalan. Agak-agak orang sensing ni kalau dia dapat tahu je kawan dia, rakan, panjang soalan ni. Dia dapat tahu je kawan dia, rakan sekerja dia, macam pandang dia CP-CP je, especially orang intuiting. Agak-agak apa dia buat? Agak-agak banyak soalan ni. Faham ke? Tuan Suzilawati. Banyak soalan. Orang intuitif. Agak-agak apa yang dia buat? Gambar dia hati dan bara je. Especially orang yang agak dia dapat orang intuiting. Macam mana agaknya? Tengok soalan orang sensing pun panjang dah. Soalan panjang ni kalau orang sensi susah sikit nak dapat ni. Sebab tu dia orang sensi dia tak boleh soalan apa novel. Agak-agak orang sensi kalau dia dapat tahu kawan dia orang intuitif macam pandang dia CP. Agak-agak apa dia buat? Macam orang intuitif lah. Pandang CP ni macam soalan ni macam umum sikit kan. Saya pun nak jawab apa yang dibuat. Kalaulah tak memberi impact atau kesan pada dia, saya rasa dia buat tak tahu je. Tak mengganggu apa kerja dia atau sebagainya. Dia tak ada apa-apa perasaan lah. Tapi kalaulah pandang CP-CP tu ada kesan pada kerja dia kan. Mungkin jugalah dia akan rasa kerja dia tu mungkin ada SOP dia ataupun ada benda yang tak betul pada kerja dia lah. Yang saya perasan biasa orang sensing ni dia akan cepat down kalau orang compare dia macam tu. Sebab anak buah saya Down kalau orang compare dia, orang pandang dia macam CP-CP dia macam orang pandang down macam tu, dia akan cepat self esteem dia jatuh. Orang sensing ni agak sensitif untuk dibanding-bandingkan. Nak kalau dia nampak perbandingan tu jelas. Sebab tu dia sifat perfectionist tu kan. Sebab tu saya kata tadi kalau dia pandang CP-CP tu macam tak melibatkan dia punya hasil kerja, dia tak kisah. Tapi bila CP-CP tu ada efek pada hasil kerja dia, benda kerja yang dia buat tu, memang dia akan ada rasa lah. Rasa macam dia punya kerja yang dia buat tu ada SOP yang tak betul. Bila tak betul
Sangkut dah ke situ. Dah tersangkut. Banyak pula soalan. Alright. Okey, ada soalan kat sini. Macam mana agaknya nak memikat orang sensing? Macam mana nak memikat orang sensing ni? Dah masuk balik. Alhamdulillah. Macam mana nak memikat orang Betul tadi. sensing? Jawab. Macam mana tu? Susah nak jawab soalan ni. Itu kena tanya Orang feeling apa? lah. Hanya orang feeling. Apa tanya yang dia orang. terpikat dekat sensing tu? Orang yang terpikat pada sensing lah, apa sebenarnya karakter yang dia nampak, ciri-ciri yang dia nampak pada orang sensing ni. Kan sebenarnya orang sensing ni dia tak adalah yang show off kan. Dia tak show off sebenarnya. Jadi kalau kata terpikat tu secara generalnya lah, mana-mana orang pun biasanya dia akan terpikat pada karakter dia kan. Mungkin orang akan nampak dia terpikat sebab pada sensi ni mungkin sebab kerajinan dia, kan, kesabaran dia. Macam itulah. Itu kalau nak cerita terpikat ni kena tanya pada diri sendiri. Apa karakter yang dia nak pasangan dia kan. Kalau dia nak pasangan dia tu orang yang jenis penyabar, yang kuat rajin bekerja, bolehlah dia tenung sipi-sipi kan. Mana kok nampak orang sensi ke kan. Jadi nak dengar juga ni orang feeling. Kenapa suka dekat orang sensing tu? Sila. Orang bertanya ni, saya meraihkan soalan. Allah. Dia kata memang orang feeling orang sensing lah sebenarnya. Orang kita yang merat Orang sensing ni pemalu. Allahu Akbar. Jadi nak menunggu macam bulan jatuh ke riba lah. Orang feeling mana boleh tahan. Dia move. Itulah. Gelak pula. Sabar je dia. Maksudnya feeling yang buat step dulu ke apa? Macam mana ke? Orang feeling orang sensing ni. Bagi couple ni lah. Kena tanya Nisha jugalah. Kena tanya Nisha juga. Mana dia Saya tanya jemputan. Saya tanya jemputan. Alright. Okay, seterusnya kita pergi ke soalan yang terakhir. Tak, ada soalan juga tu. Dia kata apa ciri orang sensing cari untuk pasangan? Yang mana tu? Ada dah terlepas saya. TC. Macam mana orang S nak cari pasangan? Macam mana? Macam mana tu? Apa yang dia tengok pada orang feeling yang menarik sangat kami ni? Cewa. Saya dah ada pasangan je, saya tak ada fikir lagi lah. Ada pula, cuba jawab. Jadi sebenarnya ada orang lain yang nak tahu jawapan je ni. Apa dia tu? Apa yang menarik sangat Cik? Apa yang menariknya kami ni Cik? Feeling. Okay. Tak apa, kita ke next question lah. Anak sensing pemalu. Okay. Patutlah anak sensing dari tadika sampai sekarang memang tak nak menonjol, malu. Agaklah. Betul ke orang sensing pemalu? Okay, nak sebut pemalu ni sebenarnya pemalu ni boleh disebabkan rasa rendah diri sebenarnya. Kurang keyakinan diri pada orang sensing itu yang sebabnya menimbulkan rasa pemalu. Jadi orang sensing ni dia penampilan ataupun kita sebut penampilan lah penampilan diri tu ataupun kelengkapan diri tu penting pada dia.
Bila dia tak ada ataupun kekurangan yang dia rasa kurang pada penampilan diri dia, dia itu yang jadi dia kurang keyakinan diri. Ataupun orang sensing ni dia memerlukan peralatan yang banyak untuk dia memudahkan dia buat kerja. Jadi kalaulah peralatan ataupun keperluan dia nak buat kerja tu tak ada, itu pun boleh jadi salah satu sebab dia hilang keyakinan diri nak buat kerja. Jadi kalaulah ada anak-anak kita yang kita nampak yang kita tahu dia tu sensing, nampak macam pemalu, macam susah nak berkomunikasi, kita kena tanyalah kan apa sebenarnya yang dia nak kan. Macam anak saya tu, seorang sensing tu, even kalau kata nak beli baju pun kena tanya baju mana yang dia nak kan. Penampilan diri dia yang kena dipenuhi untuk orang sensing. Macam keperluan untuk belajar kan, untuk dia buat kerja pun kita kena tanya. Bila keperluan yang dia nak tu dipenuhi, insya-Allah rasa malu tu akan kita nak kata semakin hilang lah kan, semakin kurang lah. Okey, ada soalan ni macam mana nak elak selalu cari salah orang? Selalu cari salah. Ada soalan untuk orang sensing. Macam mana nak elak selalu cari salah? Saya kalau jumpa orang sensing, dah lalang dia memang dia bukan suka nak cari salah, tapi dia tak boleh tengok benda yang tak perfect ni masalahnya. Dia tak boleh tengok benda yang tak perfect orang sensing ni kan. Biasa saya suggest jadi auditor je. Memang kena cari salah. Macam mana nak elak selalu cari salah orang sensing? Silakan. Okay. Ini kalau bekerja dengan orang sensing ikut je SOP dia. Kalau bekerja dengan orang sensing, ikut je SOP dia. Confirm dia nampak. Tapi kalau Nak bantah. kita nak bantah aja, memang dia akan selalu tengok lah. Sebabnya bila kita membantah, dia akan jadi orang sensing pun ikatan dia kuat kan. Dia akan jadi highlight lah pada dia. Dia ni kalau bekerja kan, sekejap lagi membantah lah. Dia akan tengok lah kita buat kerja macam mana. Jadi senang cerita, kalau lah kita bos kita ada orang sensing, ikut aje lah. Walaupun kita rasa tak seronok, kan kita kena juga kan. Jadi lebih baik kita siapkan kerja, senang cerita. Betul. Begitulah. Memang itulah dia. Sebab ramai orang macam bila belajar kan kat dalam kelas selalu tanya saya tau. Soalan yang selalu saya dapat, macam mana nak baiki kelemahan? Dalam Stephen ni kita tak galakkan, bukan fokus kita untuk baiki kelemahan, tapi kita nak polish kekuatan kita tu naikkan kelebihan. Polish betul-betul kelebihan kita sampai orang tak nampak kekurangan tu. Tutup aib tu. Alright. Tu Dr. Shanas pun ada. Ya betul, bukan cik salah, cuma tak boleh tengok benda tak betul. Banyak pantang larangnya orang S ni. Saya hanya mampu tergelak. Ya kan? Kita masih suami S. Kan? Kita feeling ni masing hanya mampu tergelak. Gitu. Ya, betul-betul. Gelak tu ada maksud tu. Alright. Okay, seterusnya kita dengan soalan yang terakhir ni. Soalan terakhir, bagaimana personality sensing nak bangkit bermotivasi ni? Sebab sebenarnya sensing ni antara personality yang dia punya motivasi dia tu up and down tu cepat. Jadi macam mana? Betul. Macam mana dia nak bangkit bermotivasi? Okay. Orang sensing ni sebab karakter dia ni perfectionist kan. Biasanya bila
apa yang dibuat tu tak jadi, dia cepat down. Jadi kalau orang sensing ni pertamanya bila nak meningkatkan balik motivasi dia adalah satu, turunkan target, rendahkan target dia tu. Jangan tinggi sangat. Mungkin disebabkan target dia yang terlalu tinggi menyebabkan dia susah nak mencapai, jadi dia tak berjaya. Jadi bila nak motivate balik, turunkan target dia. Kan? Tambah step tambah step pada kerja dia tu supaya dia boleh supaya target dia tu lebih senang dicapai. Tambah step lagi. Maksudnya kalau kata sebelum ni nak capai daripada 50, mula-mula dia punya target nak capai 70 tapi tak berjaya kan. Jadi turunkanlah target. 50 ni nak capai 55 je. Tak payah jauh. Kan? Jadi bila dia turunkan target, dia dapat capai, dia akan meningkatkan dia punya motivasi. Selepas itu, bagi reward. Walaupun diri sendiri nak capai, cakaplah kalau saya dapat ni, saya nak makan KFC. Contoh kan, reward pada diri sendiri. Itu di antara cara-cara untuk meningkatkan motivasi. Lagi satu, yang boleh digunakan adalah membentuk persekitaran yang sesuai dengan cara kerja orang sensing. Contohnya orang sensing ni dia suka keadaan yang teratur, tersusun. Jadi kita bentukkan persekitaran kita untuk kerja tu supaya sentiasa teratur. Kalau dekat office kita ada pejabat sendiri kan, ada bilik sendiri, ada tempat sendiri, kena susun lah. Mana-mana yang rasa tak berkenaan tu buang aja. Susun keadaan tu supaya kita rasa bersemangat. Bila duduk je tempat tu kita rasa bersemangat untuk buat kerja. Macam kat rumah pun macam tu juga. Kalau tak dapat bentuk satu rumah, wujudkan satu tempat untuk kita buat kerja. Tempat tu kita susun mengikut kesesuaian sensing tu. Kan? Jadi beberapa kaedah ni yang kita boleh gunakan untuk meningkatkan balik motivasi Bersenam. untuk dia bekerja. Ya. Senam bagi orang sensing macam mana? Membantu tak dia? Macam mana? Bersenam. Bersenam ni maksudnya orang sensing dia punya sebab kelebihan ni pada otot. Jadi sebenarnya tak semestinya bersenam. Maksudnya bila bekerja tu pastikan ada penggunaan panca indera tu sebanyak mungkin. Contohnya saya boleh bagi contohnya dalam pejabat. Dalam pejabat sebagai contoh. Biasanya orang bekerja kita duduk je kan. Tengok komputer duduk. Betul? Kan? Ya. Jadi yang kita gunakan hanyalah mata dengan tangan saja. Kan? Jadi nak optimum lah bagi orang sensing ni. Tak optimum lah. Jadi nak menambahkan tu mungkin boleh pasang radio. Kan? Boleh pasang radio. Ataupun tak terganggu ke orang sensing? Bising-bising. Yeah? Tak terganggu ke orang sensing bising-bising? Tak terganggu. Dia sebenarnya bergantung pada jenis bunyi lagu tu. Pada jenis bunyi tu. Kalau daripada radio tu bukannya bunyi yang bukannya daripada sumber yang macam orang bersembang tu dia lain kan. Orang bersembang tu kalau kita dengar kita nak tahu apa dia sembangkan. Macam radio ni hari-hari benda sama je satu hala. Kan? Kita tak boleh cakap dengan radio tu, kita dengar je. Dia keluar lagu, kita dengar lagu. Kita keluar apa, dia cakap apa, kita dengar je. Jadi semua macam tu sebenarnya merangsang panca indera orang sensing ni untuk bekerja. Kan? Merangsang dia punya telinga dia untuk bekerja. Jadi bila semakin banyak
penggunaan panca indera dia, sebenarnya orang sensi ni akan dapat meningkatkan lagi fokus dia untuk bekerja. Jadi bila fokus dia meningkat, dia boleh akan bertambah lagi lah motivasi dia. Lagi satu, kalau kalau biasa membuat kerja yang pelbagai kan, maksudnya dalam satu masa dia buat banyak kerja kan, boleh buat sekejap contohnya 30 minit yang pertama buat kerja depan komputer. Lepas tu 30 minit yang kedua tukar pula ke kerja yang lain. Ya, Dia dia kena bergerak bergerak kan. lah. Kena 30 minit bergerak. ketiga bekerja ke tempat lain pula. Lepas tu 30 minit lepas tu sambung balik kerja yang awal. Ataupun macam itulah. Tapi Dia tak terganggu ke ada orang penggunaan. sensing? Tak terganggu ke dia kacau kerja Macam mana? sini sekejap? Tak terganggu ke dia buat kerja ni sekejap, buat kerja tu sekejap? Itu saya kata tadi bergantung. Macam kalau saya tak terganggu. Saya boleh buat kerja macam tu. Itu bergantung pada orang sensing itulah. Setengah orang mungkin dia akan macam tadi kan duduk. Kalau yang macam kerja pejabat tu mungkin dia dah biasa duduk. Dia tak nak bergerak selagi dia tak habis. Jadi cara dia kena menambahkan sumber-sumber lain yang boleh menambah penggunaan panca indera dia. Tu salah satu dia macam itulah, dengar radio kan. Biasa dia orang goncang-goncang kaki ni, goyang-goyang kaki. Goncang-goncang kaki. Orang sensi dia kena gerak-gerak. Dia tak duduk statik aja. Tapi nak Itulah. goncang kaki pun sekali-sekala boleh lah kan. Goyang kaki. Tapi masa radio ni dia kan sepanjang masa dia bunyi kan. Ya. Sebab kadang geram juga kalau bergoncang-goncang kan. Goyang-goyang-goyang. Tapi macam kadang saya tahan juga kaki suami kan. Tapi dia memang macam tu lah. Sensing kan. Sebab bila dia bergoyang tu dengan saya bergoyang. Tapi memang sensing begitu. Sensing memang begitu. So kita raikan lah memang macam tu lah. Alright. Betul. Okay. Ada lagi ke soalan yang perlu kita, sebab saya dah tak boleh buka pula dah soalan-soalan ni. Ada soalan lagi ke tu? Ada soalan yang nak kita raikan. Okay. Okay, akhir kata. Rasanya dah banyak jawab kot kan? Okay. Mungkin lah Akhir kot. kata. Akhir kata lah. Apa nak cakap lah pasal orang sensing ni? Penutup. Penutup Untuknya orang apa sensing ni. yang boleh saya boleh katakan, kita patut bersyukurlah dengan apa yang Allah kurniakan kelebihan pada kita. Tak kisahlah kita ni sensing kan, thinking, intuiting, feeling atau anything dan sebagainya. Kita kena bersyukur dan kita jadilah diri kita. Sebab apa? Bila kita fokus pada diri kita, kita akan jadi orang yang hebat. Janganlah kita memandang orang lain tu dan kita rasa nak jadi dia. Jadilah diri kita dulu. Ya. Sebab apa? Sebenarnya Allah kurniakan pada kita ni, contohnya kalau orang sensing tu disertakan sekali dengan kekuatan tubuh badan yang sesuai dengan orang sensing, dengan otak sensing. Orang thinking pun macam itu juga. Dikalibrasikan dengan anggota badan yang sesuai dengan orang thinking. Jadi kita jangan nak mengubah-ubah apa yang Allah bagi. Kita kenali diri kita sepenuhnya, kita aplikasikan sepenuhnya. Contohnya kalau umpama macam kita ada kereta A, contohnya kita ada kereta A, tapi kita nampak kereta B tu hebat. Jadi kita modify kereta A tu supaya jadi kereta B. Contohnya, kereta A tayar dia saiz 16. Kita tukar pula tayar, kita modify kereta A ni dengan supaya nampak macam kereta B yang tayar dia 18. Contohnya lah kan. Jadi kita pasang tayar kereta B ni pada kereta A.
memanglah boleh bergerak tetapi kalibrasi badan tu dah berubah. Tak sama. Jadi Itulah akhirnya kita dah masuk darah ah, darah B tu. ya, jadi Cikgu kita ah, perumpamaan jadi dia tu. akhir Betul. jadi akhirnya kereta tu, tubuh badan kita ni tak mampu nak menjalankan kerja menghasilkan Fungsi dia. uh, satu produk tu dengan tahap yang optimum. Itu macam itulah. Alright. Dan saya just nak tambah lah, sebenarnya orang sensing ni kalau ikut dalam Stephen ni, dia adalah elemen tanah. Betul tanah kan? Elemen tanah yang Elemen mana tanah. bermaksud orang sensing ni dia kena buat something yang stabil. Betul tanah yang menampung kehidupan, dia kena stabil, tenang. Dia tak boleh nak tiba-tiba berubah bidang. Saya kalau jumpa orang sensing, dia tiba-tiba nak tiru macam orang intuiting. Sebab saya jumpa orang intuiting, degree lain, master lain, PhD lain. Itu biasa orang intuiting. Tiba-tiba orang sensing tengok, dia ingin. Saya tak suggest lah untuk orang sensing berubah-ubah macam orang intuiting tu. Yelah, orang sensing ni kadang dia suka tiru kan. Dia kena pandai meniru yang betul lah. Yang sesuai dengan diri dia. Itu yang penting untuk kenal diri sendiri. Okay, Alhamdulillah. Rasanya sampai sini kita malam ni. Rasanya soalan pun banyak dah dijawab Okay, terima kasih kepada jemputan kita malam ni. Puan Zihan ada nak tambah? Perspektif feeling pada sensing. Couple sikit ni. Ada yang tanya lah pasal couple sebenarnya, orang sensing macam mana? Orang feeling dengan sensing. Betul. Ada yang terlepas sebab saya tak dapat scroll balik dah. Saya tak jumpa dah soalan tu. Okay, betul. Macam ni orang sensing dengan sensing. Contohnya SI dengan SE katanya. Okay, dia kalau dah jodoh, kita terimalah seadanya. Macam tu. Cuma bila Datuk Bahar cakap, bila orang sama-sama karakter ni, cubalah rajin menjarak-jarakkan. Macam itulah. Maksudnya jarakkan tu kalau boleh outstation sesekali tu digalakkan. Sebab bila dia dah berjauhan tu, dia akan lagi mensemarakkan lagi kasih dan cintanya. Macam itulah. Sebab dia bila orang sensing ni, dia sebab kepala sama, jadi sama-sama lah nak betul, macam itulah. Tapi dia orang boleh, SI dengan SE, dia kena jadikan pasangan hidup dia tu sebagai kawan baik. Macam tu. So macam kawan baik, selalunya kita pergi hang out kan, kita keluar, kita dating. Macam itulah karakter sensing tu. Dia kena macam tu. Bila sama pasangan tu sama karakter. Dia kena pergi jalan-jalan, main bowling, tengok wayang dengan kawan-kawan, pergi karaoke. Macam tu lah lebih kurangnya sebab dia kena jadikan pasangan tu sebagai kawan sejati. Macam itulah lebih kurang. Ya, betul. Lagi satu nak beritahu pasal orang sensing ni. Orang sensing ni makan dia tak boleh makan sekali banyak. Dia kena makan sikit-sikit. Makan sikit-sikit tapi kerap. Macam itulah. Jadi kalau ada suami kat rumah tu, standby-kanlah. Wah, saya nak sebut jajan tak patut pula. Biskut-biskut ke, roti ke kacang-kacang ke, benda macam itulah. Pasti akan dicari, dikorek-korek oleh orang sensing tu setiap masa. Macam itulah, krepek-krepek ke sangat sesuai. Macam mana kalau makan banyak kali? Makan banyak kali akan membahayakan kesihatan lah. Macam tu. Sebenarnya orang sensing Sebenarnya orang sensing ni, dia kalau memang dia ikut dia punya karakter sensing dia tak mampu pun nak makan banyak. Dia akan tak mampulah. Tapi dia makan sekejap lagi nak makan, sekejap lagi nak makan, macam itulah.
Okay, alright. Okay, rasanya sampai sini je Ada kita. soalan tu. Apa tu? Nisha ada soalan tu. Itulah. Mana? Okay, saya scroll sekejap. Siti Asma, dia kata, Sabir tenang lah, ya orang sensing begitulah dia. Saya engineering belajar account. Yang bawah, Kerja yang guru. Betul lah tu. Memang macam tu lah orang engineering. Kerja lain, belajar lain, bisnes Nisha, lain. Nisha yang bawah. Okay, Ada kata nasihat. lagi. Ada nasihat untuk sensing yang ada anak engineering? National balancing yang ada anak intuiting. Cakap. Anak kami 2 orang yang tweeting. Nombor 2 tu IE. Anak kami 2 orang in tweeting. Alright. Nombor 2 IE. Nombor 4 II. Okey. Yang ini memang sikit mencabarlah untuk ayah dia. Sebab ayah dia cakap sekali tak bergerak. Kadang bila suruh mengaji, kata kan mengaji. Penatlah ayah, itu contohlah. So kita tanya nasihat ayah sensing macam mana? Apa ayah yang buat? Okay. Bila sensing berhadapan dengan orang intuiting. Ialah kalau ikutkan dia punya dalam statement, intuiting tu menakluk orang sensing kan. Jadi kalau dah memang dia berlawanan, betul-betul berlawanan sifat dia. Orang sensing ikut SOP, orang intuiting memang tak ada SOP langsung kan. Sebebas-bebasnya. Jadi kita untuk kalau kita ada anak intuiting, sebenarnya kita kena memahami orang intuiting tu. Kita jangan kena turunkan level SOP kita. Kena yang penting kita kena tetapkan matlamat utama yang kita nak tu. Sebab sebenarnya matlamat utama tu yang kita nak capai. Kan? Contoh matlamat utama. Macam contohnya, sebagai contohnya macam anak saya, ada 2 I ni. Kita nak anak kita belajar, kan? Biasanya kita sediakan tempat belajar. Tempat belajar. Macam anak saya yang sensing, cakap okey belajar 1 jam matematik contoh. So dia akan duduk kat situ, dia akan belajar, dia akan study 1 jam, masalah. Tapi orang intuiting, dia tak akan macam tu. Dia tak boleh nak macam tu. Kata belajar matematik 1 jam duduk kat situ. Dia kan 1 minit pun dia dah rasa bosan dah dia. Saya dulu sebelum saya mengenal Stephen ni, anak saya pernah cakap, anak saya pernah cakap masa saya suruh belajar, suruh jawab soalan. Soalan pertama dia kata, sambil jawab tu dia cakap bosannya. Soalan kedua bosannya. Soalan ketiga bosannya. Dia cakap kuat tu, saya dengar. Masa tu memang membara lah. Jadi macam mana nak settlekan tu? Bila dah belajar pasal Stephen ni, jadi sikit banyak saya dapat panduan lah. Jadi yang pertama, bila kita ada anak intuiting, orang spesial ada anak intuiting, kita tengok apa benda yang dia suka. Benda orang intuiting suka, yang dia minat. Biasanya orang intuiting ni biasanya dia suka 2 benda. Kalau anak saya tu memang dia suka 2 benda. Intuiting, orang sama je. Satu dia suka tengok movie, satu dia suka main basikal. Dia suka tengok TV, dia suka main basikal. Itu 2 benda tu yang paling dia suka. Jadi kita gunakan 2 benda tu yang dia suka tu sebagai
satu cabaran ataupun satu reward untuk dia. Dia akan bergerak. Macam anak saya, dia suka tengok TV. Saya kata kat dia, saya tak bagi masa. Sebab orang intuiting, dia mana suka membuat masa-masa ni. Dia tak suka kan, dia tak ada SOP, dia nak dia bebas. Okey? Ayah bagi tengok TV 2 jam, kalau dapat habiskan, kalau dapat habis jawab, 3 muka surat. Tak kisahlah nak jawab berapa masa lama. 10 minit, setengah jam, 1 jam, yang penting 3 muka surat. Dan mesti betul semua. Dia kata macam tu kan. Syarat dia. Dia buat syarat yang general je. Tak payah nak kita SOP. Jadi dia buat 10 minit je. Dia buat 3 muka surat tu. Dia boleh buat 3 muka surat tu 10 minit. Jawab, dan saya periksa lah betul kan. Jadi bila dia dapat, saya kena bagilah. Buat dia 2 jam dia tengok TV. Jadi memang cara dia macam tu. Dan kita jangan statikkan dia. Kita jangan spesifikkan dia. Buatlah kat mana-mana pun. Beri kebebasan pada dia. Sebab orang intuiting ni, dia kan suka beraksi. Dia ada aksi dia kan. Jadi anak saya tu, memanglah dia ambil, dia buat buku dia, buatlah kat mana-mana pun. Sambil meniarap, sambil baring, sambil macam-macam gaya. Biarlah dia buat. Yang penting dia buat. Objektif dia macam tu. Jadi bila kita nak menyuruh orang intuiting ni, pertama kita gunakan benda yang disuka tu sebagai satu yang dia kena capai. Baru dia dapat. Kita jangan spesifikkan. Jangan terlalu spesifikkan cara kerja tu. Kita bagi arahan. Contohnya kemas bilik. Kan? Walaupun orang intuitif ni susah je nak mengemas kan. Tapi kita gunakan huru-hara sikit. Kita gunakan kalau huru-hara kan. Kalau dapat kemas bilik, dapat tengok cerita ni kan. Contohlah kan. Dapat tengok movie ni, benda yang dia suka. Dapat main basikal. Contohlah kan. Kesimpulannya untuk orang intuiting ni, first sebenarnya parents nak kena tahulah karakter intuiting tu macam mana. Kena ada ilmu dulu. Dia bila ada ilmu, kena win-win situation lah. Ya, kena ikut cara dia lah. Kalau tak memang susah sikit lah. Biar dia buat kerja ikut cara dia. Betul. Yang penting kita tetapkan objektifnya, cara kerja biar dia buat. Right. Itulah salah satu cara nak menangani orang anak intuiting. Okay, alright. Rasanya tak ada soalan. Okay, sampai di sini kita. InsyaAllah jumpa lagi. Terima kasih banyak-banyak kepada Puan Zihan dan Cikgu Mukhlis atas perkongsian malam ni berkenaan orang sensing. Kekurangan sebab banyak sekat-sekat juga line malam ni. Sebab saya punya phone pun sama ni sekat-sekat. Hujan lebat petang tadi kan. Alright. Kalau ada soalan tak apa, tulis je. Nanti mana-mana trainer yang ada, yang bersama tu insyaAllah kami akan cuba jawab lah. InsyaAllah kami bekerjasama lah menjawabnya. Siapa-siapa jumpa tu trainer-trainer yang ada boleh tolong jawabkan ya. Okay, terima kasih banyak kepada Puan Zihan, Cikgu Mukhlis. InsyaAllah kita jumpa lagi di slot gang esok insting. Esok insting. Okay, geng insting esok bersama Puan Mashita. Terima kasih banyak-banyak atas sokongan. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.